Asam kandis dari Permatang. Mari dibawa ke Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam semua. Yang berusaha Encik Ibrahim bin Abdullah Tani, Pengetua SMK Ahmad Bostamam. Yang dihormati Tuan Penceramah kita pada malam ini, Encik Muhammad Ashraf bin Ahmad, Penolong Pengarah Cawangan Perancangan Ibu Pejabat Agensi Anti Dadah, barisan guru-guru bimbingan dan kaunseling dari 4 buah sekolah, guru-guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan izin serta limpah kurnianya, dapat kita sama-sama secara dalam talian pada malam ini bagi mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Tuan Penceramah jemputan kita pada malam ini berkenaan dengan anti rokok dan dadah di bawah sub bidang kaunseling, peningkatan disiplin diri murid. Seperti yang kita sedia maklum, program ini merupakan program kolaborasi antara 4 buah sekolah iaitu SSN, Sekolah Sukan Negeri SMK Mutiara Wilayah Persekutuan Labuan, SMK Munshi Sulaiman Batu Pahat Johor, SMK Ahmad Bostamam Setiawan Perak dan SMK Saint Augustine Betong Sarawak. Sebagai pembuka acara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Encik Ibrahim bin Abdullah Tani, Pengetua SMK Ahmad Bostamam untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih yang saya kasihi Puan Siti Mariam selaku moderator kita pada malam ini. Yang saya hormati penceramah Encik Muhammad Ashraf bin Ahmad, Cawangan Perancangan Bahagian Dasar Perancangan dan Penyelidikan, Ibu Pejabat Agensi Anti Dadah Kebangsaan, seterusnya guru-guru unit bimbingan dan kaunseling daripada SMK Ahmad Bostamam Setiawan, SMK Munshi Sulaiman Batu Pahat Johor, SMK SSN, SMK Mutiara Wilayah Persekutuan Labuan, dan seterusnya kepada guru-guru dan pelajar yang turut hadir dalam program pada malam ini. Pertama, saya juga memanjatkan kesyukuran hadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama-sama dalam satu program yang melibatkan kolaborasi antara keempat buah sekolah, dan ini adalah merupakan antara program yang julung kalinya kita adakan yang melibatkan antara keempat buah sekolah ini, dan untuk itu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih khususnya kepada Tuan Penceramah kerana dapat sudi untuk hadir bersama, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua guru-guru yang terlibat, khususnya pada unit bimbingan kaunseling dari keempat daerah bagi sekolah-sekolah yang terlibat, dan saya juga turut mengalu-alukan kehadiran guru-guru serta pelajar-pelajar yang dapat bersama-sama dalam program pada malam ini. Jadi harapan saya, kita harapkan supaya program ini dapat berjalan dengan baik dan ianya dapat memberikan manfaat serta input yang amat berguna khususnya kepada pelajar-pelajar dalam mendepani cabaran pada masa kini. Jadi sekali lagi saya ambil kesempatan sini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program pada malam ini, dan kita harapkan program-program seperti ini dapat kita teruskan untuk masa-masa yang akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Ibrahim bin Abdullah Tani atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya menjemput Tuan Penceramah untuk menyampaikan ceramah beliau, izinkan saya membaca sedikit biodata berkenaan tentang beliau. Latar belakang pendidikan, beliau memegang ijazah sarjana muda matematik dengan ekonomi Universiti Malaysia Sabah, dan beliau menjawat jawatan sekarang
Dan sebelum beliau menjawat jawatan sekarang, beliau pernah menjawat jawatan sebagai Ketua Pegawai AADK Daerah pada tahun 2013 hingga 2018. Kemudian sebagai penolong pengarah bahagian rawatan, perubatan dan pemulihan Ibu Pejabat AADK, dan seterusnya sebagai Pegawai Perhubungan Awam Ibu Pejabat AADK, dan kini sebagai penolong pengarah bahagian dasar, perancangan dan penyelidikan Ibu Pejabat AADK Kajang Selangor. Pelbagai jawatan yang telah beliau sandang sepanjang berkhidmat dalam AADK, dan sudah tentu ini memberi banyak pengalaman beliau dalam AADK. Jadi tidak salah lagi kita menjemput beliau pada malam ini untuk sama-sama mendengar ceramah yang akan disampaikan olehnya. Saya rasa bukan kaleng-kaleng orangnya dalam bahasa kita sekarang. Penuh ilmu di dada. Jadi dengan tidak melengahkan masa, dengan ini saya menjemput Encik Muhammad Ashraf bin Ahmad untuk menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Maria binti Jaafar selaku moderator ataupun pengacara kita pada malam ni. Yang bersama Encik Ibrahim bin Abdullah Thani, Pengetua SMK Ahmad Bustamam. Seterusnya guru-guru daripada sekolah SMK Munshi Sulaiman, SMK Saint Augustine, SSN SMK Mutiara, dan termasuk juga kita punya peserta utama pada malam yang berbahagia ni, iaitu murid-murid dan ataupun pelajar-pelajar bagi keempat-empat buah sekolah. Okey, tadi dah cerita sikit sebanyak tentang diri saya. Jadi saya rasa saya tak melengahkan masa sebab kita ada masa yang sangat suntuk malam ni. Saya diberikan lebih kurang 1 jam lebih untuk saya berkongsi bersama dengan semua orang kata viewer lah yang sedang menonton sesi pada malam ini. Okey, kita boleh tengok kepada slide urusnya. Okey, sementara Ustia nak upload slide, saya ingin jelaskan kat sini sekiranya viewer sekalian kalau ada yang nak tanya sebarang soalan berkaitan dengan rokok ataupun dadah, secara khususlah boleh tinggalkan komen di ruangan komen dan kita akan cuba jawab pada penghujung sesi. Boleh ya? Sebab selalunya kalau saya buat ceramah, dia dalam bentuk dua hala. Maksudnya semasa saya menyampaikan ceramah, peserta-peserta akan boleh menanyakan soalan. Tapi untuk sesi kali ini sebab masa yang agak terhad, saya akan habiskan dulu ceramah saya dan kita akan pergi kepada sesi soal jawab di penghujung. Okey, kita pergi kepada slide yang berikutnya. Okey, kalau tak cerita ni memang tak lengkap. Saya nak pergi agak kurang formal, boleh ya? Kalau di ADK anti dadah kebangsaan ni, ada orang yang beranggapan bahawa kita dengan polis adalah sama. Ada juga yang beranggapan bahawa ADK ni merupakan badan bukan kerajaan. Tapi untuk pengetahuan semua pada malam ini, agensi anti dadah kebangsaan ni adalah merupakan sebuah agensi, salah sebuah agensi yang bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang mana kita menjalankan 3 core business utama. Yang pertama, kita ada pencegahan. Bahagian pencegahan yang mana kita boleh bahagikan kepada 2, iaitu pendidikan, pencegahan dan juga kesedaran awam. Di peringkat ataupun di bahagian pendidikan pencegahan, kita lebih memfokuskan kepada 4 kumpulan sasaran utama, iaitu institusi keluarga bebas dadah, institusi pendidikan bebas dadah yang bermula daripada peringkat prasekolah sehingga IPT, institusi komuniti ataupun komuniti bebas dadah, dan juga tempat kerja bebas dadah. Dan di bawah kesedaran awam, kita melaksanakan kempen-kempen dan juga kita mewawarkan mesej-mesej kesedaran anti dadah. Dan seperti yang semestinya maklum, sesi macam malam ni dia lebih kurang ada di bawah pendidikan pencegahan, yang mana kita berkongsi maklumat berkenaan dengan kesan bahaya dadah. Dan seterusnya di bahagian kedua, kita ada penguatkuasaan dan keselamatan.
setelah mana kita dah bagi pendidikan pencegahan kepada orang awam, tak kisahlah dalam keempat-empat kluster yang saya sebutkan tadi, sekiranya dia masih lagi terlibat dengan penyalahgunaan dadah, kita akan melaksanakan fungsi-fungsi penguatkuasaan dan keselamatan. Yang mana di bawah bahagian penguatkuasaan dan keselamatan ni, kita ada cawangan aduan, risikan dan operasi, kita ada siasatan dan pendakwaan, dan kita juga ada pengawasan. Maksudnya di sini kalau dia dah dengar ceramah tapi masih lagi terlibat dengan penyalahgunaan dadah, ataupun dia tak pernah dengar ceramah dan dia terlibat dengan penyalahgunaan dadah, kita akan tangkap untuk meletakkan dia ke dalam rawatan dan pemulihan. So kita bergerak kepada bahagian yang ketiga, iaitu rawatan, perubatan dan juga pemulihan. Di bawah bahagian ini kita boleh bahagikan kepada dua setting ataupun tetapan. Yang pertama adalah rawatan dalam pemulihan, iaitu di dalam institusi, perawatan dan pemulihan dalam institusi. Iaitu kalau di sini viewer pernah dengar PUSPEN, Pusat Serenti, ataupun orang kata dulu ada Cure and Care, itu adalah diletakkan di bawah rawatan dan pemulihan dalam institusi. Di sini kita menempatkan mereka yang mengalami tahap penagihan yang agak parah untuk berada dalam institusi pemulihan dan menjalani rawatan dalam tempoh maksima 24 bulan ataupun 2 tahun. Dan sekiranya dia menunjukkan tingkah laku ataupun prestasi yang bagus, kita akan bagi dia pembebasan awal. Dan yang seterusnya, kita juga ada rawatan dan pemulihan dalam komuniti. Bermaksud di sini, sama ada dia masuk ke dalam pusat pemulihan dan kemudian keluar ke dalam komuniti, ataupun dia secara terus masuk ke dalam pengawasan di dalam komuniti. Individu yang mana dijatuhkan perintah mahkamah di bawah Seksyen 6 atau pemulihan dadah, rawatan dan pemulihan 1983, dia akan pergi melapor diri di Pejabat ADK dan menjalani program sekurang-kurangnya sebulan sekali. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seperti yang mana kita sedia maklum, kerajaan memang sentiasa berusahalah untuk menangani masalah penyalahgunaan dadah dalam negara, yang mana usaha ni sebenarnya telah dimulakan seawal tahun 1952, di mana pada ketika itu wujudnya Akta Dadah Berbahaya. Dan pada ketika itu kita lebih memfokuskan kepada aktiviti penjualan dan juga pengedaran dadah. Belum ada lagi rawatan dan pemulihan untuk penagih dadah secara khusus. Dan pada tahun 19 Februari tahun 1983, Perdana Menteri pada ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, telah mengisytiharkan dadah sebagai musuh nombor satu negara. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, pada hari Sabtu yang lepas, 19 hari bulan, pihak ADK telah melaksanakan beberapa program secara serentak di seluruh negara bagi memperingati sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan. Yang ini memang setiap tahun kita sambut. Dan kalau di peringkat antarabangsa ada sambutannya juga pada 26 hari bulan Jun setiap tahun. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada sejarah penagihan dalam dadah di dalam Malaysia. Yang ini yang direkodkan pada abad ke-19, imigran Cina dan juga India terlibat dengan ketagihan candu dan juga ganja. Sehingga pada ketika itu kerajaan perlu mewujudkan government candu shop untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dadah jenis ganja dan juga candu. Itu pada sekitar abad ke-19. Dan bila kita bergerak kepada tahun 1960-an, di mana budaya hippies ni mula berleluasa dan penagihan dadah jenis ganja pula mula merebak. Dan seterusnya pada era perang Amerika-Vietnam pada tahun 1970-an, setelah tentera-tentera Amerika ni berperang di Vietnam dan mereka keletihan dan mereka berehat di Malaysia, iaitu di negeri Pulau Pinang kebanyakannya, mereka membawa sekali masuk dadah-dadah jenis heroin dan secara tidak langsung mengakibatkan negara Malaysia pun mula diperkenalkan dengan dadah jenis heroin. Untuk makluman semua, dadah jenis heroin ni sebenarnya dia digunakan sebagai painkiller. Jadi apabila mereka berperang dan mengalami kecederaan, mereka akan menggunakan dadah jenis heroin untuk mengatasi rasa sakit. Tapi di Malaysia ni dia disalahgunakan dan banyak juga sebenarnya askar-askar Amerika yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah jenis heroin. Dan yang lebih menyedihkan kita, apabila masuk ke era 1960-an, dia mula masuk dengan dadah-dadah jenis baru yang diproses di makmal, iaitu dadah-dadah jenis sintetik
amfetamin type stimulant. Contohnya seperti syabu dan juga pil kuda lah. Kalau dadah-dadah jenis 2 ni memang sangat famous sekarang ni. Kalau pil kuda tu dia lebih terkenal di kawasan pantai timur iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Manakala dadah jenis syabu ni kalau dulu agak terkenal di negeri Sabah. Tapi sekarang ni boleh kata rata-rata tempat ada dadah jenis syabu. Sebab ada permintaan terhadap dadah jenis syabu. Dan yang seterusnya kita bergerak kepada tahun 2000 di mana kita berhadapan lagi dengan ancaman dadah yang dipanggil sebagai new psychoactive substance. Maksudnya di sini new psychoactive substance ni bukanlah sahaja dadah-dadah jenis yang baru muncul ataupun baru diwujudkan di makmal-makmal, tetapi dia mungkin juga merupakan dadah-dadah jenis tradisional tapi tidak dimasukkan ke dalam jadual pertama atau dadah berbahaya. Jadi kalau di pihak yang menguatkuasakan undang-undang di Malaysia berkaitan dengan dadah, selagi mana sesuatu bahan tu tak dimasukkan ke dalam jadual pertama atau dadah berbahaya, kita memang tak boleh ambil apa-apa tindakan. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok gam. Untuk penagihan gam memang dia mendatangkan kesan yang teruk kepada mereka yang mengambil gam, tetapi kita tidak ada satu akta yang boleh menahan individu yang terlibat dengan penyalahgunaan gam. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang kita hadapilah sejak tahun abad 19 sehinggalah yang ke sekarang. Dan ini psychoactive substance yang popular di bahagian utara, saya rasa mesti ramai yang tahu. Dan saya harap tak pernah minum iaitu ketum. Ketum ni merupakan tergolong dalam new psychoactive substance, walaupun dia sebenarnya merupakan bahan ataupun dadah yang telah lama digunakan, memang dah lama wujud di Malaysia secara orang kata secara semula jadi, tetapi dia belum lagi dimasukkan ke dalam akta dadah berbahaya jadual pertama. Dia ada beberapa jadual lah. Dia ada jadual pertama, jadual kedua dan juga jadual ketiga serta jadual keempat. Dan ada setengah jadual tu dia diletakkan di bawah akta racun 1952, tetapi jadual pertama sahaja yang kita boleh buat tindakan-tindakan untuk atau penagihan dadah ni. Okey, yang seterusnya tuan-tuan dan puan, kita tengok kepada slide yang seterusnya. Ini merupakan beberapa keratan akhbar yang saya telah kumpulkan. Yang ini merupakan berita-berita yang dah agak lama lah, dalam 5 hingga 10 tahun yang lepas. Yang mana kalau kita lihat di situ, tengok masalah dadah ni dia bukan saja isu kesihatan. Dia juga merupakan isu sosial. Sebab itu ADK ni diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri sebab dia menangani masalah-masalah berkaitan dengan sosial dalam negara. Kalau tengok kat situ, segelintir yang atas sekali, ada segelintir ibu bapa tak pernah tahu pun anak dia terlibat dengan penagihan dadah. Kalau yang tengah tu agak bahaya untuk pelajar perempuan tingkatan 3 ditahan bersama dengan dadah. Sepatutnya pada peringkat umur ni dia berada dalam setting ataupun tetapan sekolah, dia berada dalam alam persekolahan, tetapi telah pun terlibat dengan penyalahgunaan dan juga pengedaran dadah. Ini memang kita amat risaulah sebab peringkat umur yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni sekarang makin lama makin menurun, dan sehingga yang terkini kita dapati pada peringkat umur 7 tahun pun ada yang dah terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Itu belum lagi kalau kita tengok dalam video-video yang viral, ada beberapa ibu bapa yang dia mengambil dadah dan dia bagi bayi dia pun isap dadah. Tuan-tuan bayangkanlah kalau bayi yang seawal umur 1 tahun dah diberi dadah, macam mana dia akan membesar? Sebab dia berada dalam persekitaran-persekitaran yang tidak selamat ataupun persekitaran-persekitaran yang berisiko tinggi. Dan seterusnya kalau tengok belah kanan tu kan, ada duit PTPTN dia digunakan untuk beli dadah. Ini pun satu masalah juga. Kerajaan bagi duit untuk membiayai dia punya pelajaran, tetapi disalahgunakan untuk membeli dadah. Yang mana ada dadah yang boleh didapati pada harga serendah RM10. Dan ada juga dadah yang RM50 dan juga ada dadah yang lebih daripada nilai tersebut. So bayangkanlah kalau dia sehari ataupun 3 hari dia beli RM50, berapa lama duit PTPTN dia tu boleh bertahan, kan? Dah lah duit habis, pelajaran pun tak menentu, tak boleh fokus kepada pelajaran. Dan yang seterusnya kalau tengok kat situ ada bapa bawa anak untuk isap dadah dalam pot. Ini selalunya taktik-taktik yang digunakan oleh penagih dadah untuk menggaburi mata penguatkuasa
yang mana bila dia masuk ke dalam pot, sama ada pot sampah ataupun pot sawit, dia akan bawa anak dia untuk mengaburi mata penguatkuasa. Konon-kononnya dia akan cakap lah, dia nak bawa anak dia pergi sana ke, pergi sini ke. Kemudian sebenarnya dia akan melencong ke pot untuk membeli dadah ataupun menghisap dadah. So teknik-teknik ni kita pun dah lama berada dalam bidang ni, kita dah tahu teknik-teknik yang digunakan. Dan sebenarnya sekilas pandang kita lihat fizikal, kita dah boleh agak siapa yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, siapa yang tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Saya juga percaya kalau guru-guru dan juga pelajar-pelajar ataupun murid di sini memang dah familiar dengan ADK, yang mana kita pun masuk ke dalam sekolah untuk buat ujian pengesanan dadah dalam air kencing. So sebenarnya untuk ujian pengesanan dadah dalam air kencing ni, dia ada lagi beberapa ujian lain yang boleh mengesan dadah dalam badan. Tetapi buat masa ni, kaedah yang paling orang kata cost efficient ataupun yang paling kita boleh dapat keputusan yang tepat dengan nilai kos yang rendah adalah melalui ujian urin. Kalau korang nak ambil rambut boleh, sampel air liur, sampel darah pun boleh. Untuk mengesan ada tak menggunakan dadah ataupun tidak. Jadi kita berbalik pada keratan akhbar, boleh lihat yang bawah tu ada gadis kena tuba. Maksudnya di sini selepas diberi dadah, dia diperkosa oleh lelaki yang baru saja dia kenali bila ajak tengok wayang. So gadis-gadis yang berada dalam sini, sila berhati-hatilah, dan tak tertumpu kepada gadis-gadis saja. Teruna-teruna, adik-adik lelaki yang dalam ni pun kena berhati-hati. Bila berjumpa dengan orang yang tidak dikenali dan diberikan sebarang minuman ataupun makanan, kalau boleh tu tolak dululah. Tengok orang tu macam mana. Sebab kita risau. Sebab sekarang ni ada pelbagai taktik yang digunakan untuk memasukkan dadah ke dalam sebarang benda. Ada yang masukkan dadah ke dalam meatball, ada yang masukkan dadah ke dalam air kotak. So benda-benda tu memang agak sukar untuk kita kesan, dan sekiranya kita makan, tak mustahil kita akan mengalami halusinasi ataupun kita boleh jadi orang kata tenang. Bukan tenang macam mana, dia akan slow down kita punya heartbeat dan kita tak sedar diri. Okey, dan yang seterusnya, kalau tengok yang sebelah kanan tu, kalau masih lagi ingat, ini berlaku sekitar, kalau tak silap saya, tahun 2010 macam tu lah. Dan pada ketika itu, seramai 6 orang remaja, ada yang daripada kolej, ada yang tidak belajar, remaja dan juga belia, selepas dia ambil dadah selama 10 minit saja, dia terus mati. Ini merupakan dadah yang baharu pada ketika itu, yang orang kata tokan ataupun pusher ni dia baru mencuba. Dia baru mencuba dadah ni, jenis ni di dalam market Malaysia, yang nak tengok macam mana dia punya permintaan dan juga macam mana dia punya reaksi dia. Jadi bila mereka ambil dadah jenis yang kita tak tahu ni, dia kelaskan sebagai ekstasi lah, bawah amfetamin type stimulant. Dadah ni memberi kesan yang sangat cepat, yang mana dia buang segala air, dia dehydrated, buang segala air dalam badan dan mengakibatkan jantung gagal berfungsi. Apabila jantung gagal berfungsi, air dah tak ada, itulah yang mengakibatkan punca kematian. So bukan agak bahaya, memang sangat bahayalah untuk dadah jenis ni. Dan yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita terus ke slide yang seterusnya. Okey, ini pula merupakan keratan-keratan akhbar ataupun daripada internet yang saya rasa rata-rata penonton pada malam ini memang dah familiar. Kalau kita tengok baru-baru ni ada kes tumbuk dan juga tendang bapa tiri angkara dadah. Tak dapat duit beli dadah, dia pukul bapa tiri dia. Ingat tak kes tu? Saya rasa video dia viral. Dan dia didapati terlibat dengan dia mempunyai masalah mental. Untuk masalah mental di sini, saya ingin jelaskan bahawa dia dengan dadah ni ada saling kait. Ada orang yang mengalami masalah mental mungkin secara genetik ataupun berdasarkan episod-episod trauma dan kemudian terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Ada juga yang dia tak ada masalah mental, dia ambil dadah dan kemudian akibat pengambilan yang terlalu kerap, terlalu banyak sehingga mengakibatkan kerosakan kepada otak dia dan menyebabkan dia mengalami masalah mental. Dia boleh berlaku dalam dua keadaan. Dan seterusnya kalau kita tengok kat situ, lelaki lalok dadah libas polis dengan parang. Ini masa polis cuba nak tangkap dia lah, sebab selalunya bila orang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni, dia gagal membuat pertimbangan yang waras
Dia mulalah mengamuk, kacau orang. Dan orang dah tak tahan, orang panggil lah polis. Bila panggil polis, dia serang polis tu pula. Bayangkanlah, sehingga tahap dia dah dengan polis pun dia tak takut. Itu polis yang mempunyai senjata dia tak takut. Sebab mungkin dia nampak polis tu sebagai benda yang lain lah. Okey, yang seterusnya, ini pun kes yang viral. Remaja curi tabung masjid yang dimandikan oleh imam. Ingat, mandi macam jenazah tu. Dia didapati terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan dia menggunakan wang yang dicuri tu untuk membeli dadah. Tapi dia tak berjaya lah sebab dia dah ditangkap. So tengok kat sini, orang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni dia menghasilkan tingkah laku yang pelik dan di luar norma manusia yang biasa. Kalau kita kan, kita mesti fikir baik kali tindakan-tindakan yang kita nak buat. Tapi untuk mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni, once dia teringat je dia rasa nak ambil dadah, dia akan pergi ke arah itu. Kalau dia nampak mak dia ada barang kemas, dia akan attack situ. Kalau dia tengok kat rumah dia tu ada tong gas, dia akan jual tong gas. Kalau jiran dia tengok ada grill longkang besi, dia akan pergi jual. Itu pemikiran-pemikiran orang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni. Dia gagal nak membuat pertimbangan yang wajar dan dia susah nak ada second thought. Maksudnya dia tak ada pemikiran yang kedua yang boleh buat timbal balik. Okey, yang seterusnya kalau tengok kat sini, ini pun kes yang viral juga, yang mana suspek ni dia penggal kepala ibu sendiri ya. Bayangkanlah, kita nak cubit mak pun tak sampai hati kan. Ini dia sampai sanggup penggal kepala ibu sebab berang tak dapat beli dadah. Mak dia tak bagi dia duit. Dia gunakan parang, dia potong kepala mak dia. Bayangkanlah sampai tahap yang sebegitu bila terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Dan kalau yang bawah tu, ini antara berita yang menyedihkan, yang mana terdapat kemalangan maut yang melibatkan sekeluarga mati akibat dilanggar oleh pemandu yang di bawah pengaruh dadah. Tengok, pengaruh dadah ni dia bukan saja bagi kesan kepada diri orang yang menyalahgunakan dadah, tapi dia menyusahkan ataupun mendatangkan kemudaratan kepada orang di sekeliling. Ini lagi, orang tak kenal dia pun. Dia pun tak kenal orang tu, tapi dia boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain. Ini benda yang kita cuba elakkan, dan saya nak semua yang menonton pada malam ni, bila nak ada pelawaan ataupun ajakan yang menjurus ke arah yang tak baik sebegini, kita imbas balik. Apa kebaikan yang kita dapat kalau kita ambil? Dia lebih banyak kepada kemudaratan. Dia cuma seronok tu seketika. Selalunya orang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni alasannya adalah dia ikut kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nak melepaskan diri daripada tekanan hidup. Tetapi sebenarnya dia tak melepaskan diri daripada tekanan hidup pun. Sebenarnya dia cuma pause sekejap je. Dia pause, dia simpan sekejap masalah dia tu di tepi, dia ambil dadah. Dia seronok. Kemudian bila keseronokan tu hilang, kesan dadah dah hilang, dia kembali ada masalah tu. Masalah tu tak selesai pun. Dan yang lebih teruk, masalah tu sentiasa bertambah. Dia datang dengan masalah lain, tak cukup duit, bergaduh dengan orang. So dia memang penyalahgunaan dadah ni memang tak ada sebarang orang kata apa, benda baik lah. So sila elakkan lah. Dan kalau kita tengok kat sebelah kanan tu di bahagian bawah, ingat di Langkawi ada kes 2 orang adik-beradik maut selepas makan sisa makanan dalam tong sampah. Ini pun antara berita yang menyedihkan yang berlaku dalam Malaysia ya. Bukan di luar negara, dalam Malaysia. Dan bila diselidik, rupa-rupanya bapa dia tu terlibat dengan penyalahgunaan dadah, positif dadah. So di sini tengok, bila terlibat dengan penyalahgunaan dadah, dia dah mula mengabaikan tanggungjawab dia sebagai seorang bapa, dan dia tak prihatin pun terhadap keadaan anak dia yang mana selalu bermain di kawasan pelupusan sampah dan mengutip makanan-makanan daripada tong sampah. Sampai yang macam tu dia punya tahap kesusahan ataupun bila dah berada dalam alam penagihan dadah ni, itulah masalah-masalah yang akan dihadapi. Dan kalau tengok, ramai yang selalu mempersoalkan kenapa dadah ni banyak dalam negara. Kenapa pihak penguatkuasa tak bantras secara habis-habisan. Saya ingin jelaskan di sini. Pihak penguatkuasa memang sedang giat memperluaskan usaha-usaha untuk membantras masalah dadah, tak kisahlah daripada penawaran ataupun permintaan. Kalau penawaran ni pihak yang bertanggungjawab antaranya adalah PDRM dan juga custom untuk menghalang kemasukan dadah sama ada dalam secara domestik ataupun daripada luar negara ataupun ke luar negara. So
benda dadah ni memang saya dah cerita tadi, susah untuk kita nak tangani sebab penjual ataupun pengedar ni dia menggunakan pelbagai taktik yang kita tak boleh fikir pun sebenarnya. Sebagai contoh, kalau tengok perkhidmatan kurier ni digunakan untuk hantar barang kan, macam parcel, kalau ada yang beli keladi apa tu kan, kalau ada yang beli makanan, dia menggunakan khidmat kurier. Tetapi perkhidmatan kurier ni disalahgunakan, digunakan untuk mengedar dadah. So ini yang kita agak sukar untuk membantas masalah dadah dalam negara dari sehari ke sehari, sebab dia punya teknik yang digunakan tu sentiasa berubah. Kalau hari ni kita dah tangkap jenis macam ni, nanti dia akan come out dengan taktik-taktik yang baru. Kalau tuan-tuan tengok, banyak taktik-taktik yang pihak polis berjaya tumpaskan. Sebagai contoh, ada pil Pentagon yang mana telah berjaya disekat daripada diimport ke negara Asia Barat. Kalau tengok kat situ, jumlahnya agak besar dan pil-pil tersebut disorok di dalam troli. Siapa yang sangka kan, dalam troli yang macam kalau tengok di supermarket ataupun di airport, disorok dalam tayar tu. Siapa yang nak boleh detect kalau benda macam tu? So itu antara teknik-teknik yang digunakan oleh sindiket bagi mengaburi mata penguatkuasa. Okey, kita bergerak kepada slide yang seterusnya. Sebab tajuk pada hari ini saya lebih nak fokuskan kepada penyalahgunaan penyalahgunaan rokok. Sebab kalau di peringkat sekolah menengah ni memang ada yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, tapi jumlahnya masih lagi kecil jika dibandingkan dengan rokok. Dan jumlah penagihan dari sudut penagihan dadah, golongan yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni kebanyakannya berumur 19 tahun hingga 40 tahun. So pada hari ini, malam ini saya ingin fokuskan lebih kepada rokok. Okey, kalau kita tengok kat sini, rokok ni sebenarnya dah difatwakan sebagai haram pun oleh Majlis Fatwa. Tak kisahlah sama ada rokok secara dalam bentuk tembakau ataupun rokok e-cigarette, vape, pot, apa lagi, nanostick dan yang sebagainya lah. Sebab dalam tu dah memang dalam agama Islam dah gariskan bahawa dia melarang umatnya untuk terlibat dengan benda-benda yang memudaratkan diri sendiri. Tapi rokok ni bukan saja memudaratkan diri sendiri, dalam masa yang sama kadang-kadang tu dia memudaratkan orang lain, iaitu second smoker ataupun third smoker. Bila dia isap rokok, dia berada dekat dengan orang lain yang tidak merokok, secara tidak langsung kesan bahaya itu akan diperolehi juga oleh mereka yang tidak merokok. Kalau ibu-ibu ataupun bapa yang isap rokok di depan anak-anak, bayangkanlah anak-anak tu hari-hari sedut asap rokok yang memang tak sihat lah. Dan yang lebih mendukacitakan, ada ibu bapa yang suruh anak-anak yang berada di bawah umur ni untuk beli rokok. Pergi kedai jap, beli rokok, betul tak? Kalau di Sabah tu, saya pernah berada di Sabah, memang banyaklah rokok-rokok seluduk yang dijual di pasar Filipin. Kita boleh tengok orang-orang Pilak ataupun Filipin ni, dia jual rokok secara bersahaja je di tepi jalanan kan. So itu antara benda-benda yang perlu kita tangani lah. Dan yang seterusnya, kalau lihat di sini, pihak kerajaan sendiri pun memang dah melaksanakan larangan merokok, sama ada di premis makanan ataupun restoran. Ini merupakan antara yang terbaru lah, sebab yang sebelum ni dia cuma ada 22 kawasan larangan sahaja. Dan yang paling terkini adalah restoran dan premis makanan ni tak dibenarkan untuk mengisap rokok sejak 1 Januari 2019. Ini antara langkah-langkah yang bagus dan kita dapati berkesan lah untuk dilaksanakan bagi melarang orang daripada isap rokok. Saya faham di peringkat umur remaja memang pengaruh-pengaruh yang negatif ni mudah untuk diterima berbanding dengan pengaruh-pengaruh yang positif. Itulah benda yang kita cuba nak ubah sekarang ni, yang mana kita cuba untuk menyerap pengaruh-pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, selain daripada positif dadah ya. Pengaruh-pengaruh yang positif, kita cuba nak hindarkan pengaruh-pengaruh yang negatif melalui kemahiran-kemahiran yang akan diberikan nantilah. Dan seterusnya boleh tengok slide yang berikutnya. Kalau tengok kat sini, larangan merokok, kalau kita dapati ada mana-mana individu yang melanggar arahan ataupun larangan merokok di 23 buah tempat yang telah dinyatakan, kita boleh buat aduan ambil nama restoran ataupun lokasi tersebut, ambil gambar perokok yang sedang merokok, kemudian kita catatkanlah waktu dan juga tarikh
bila kita rakam, bila dia melakukan perbuatan tu, dan kita boleh hantar kepada pihak KKM untuk diambil tindakan. Sebab satu lagi, setiap premis yang dah diwartakan sebagai tempat larangan merokok ni, dia perlu mempamerkan papan tanda larangan merokok. Yang mana dendanya sehingga RM10,000 lah kan. Dan yang seterusnya bergerak kepada slide yang berikutnya. Kalau tengok dekat sini, ini berita yang paling baru, yang mana pada 17 Februari 2022, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dia mengumumkan akta baharu berkaitan dengan rokok akan diperkenalkan, yang mana sekiranya akta ini dipersetujui, jadi saya rasa yang berada pada Form 5 tahun ni kan, 2005 ni batch Form 5 tahun ni, dia akan tidak dibenarkan untuk membeli rokok ataupun memiliki rokok, bukan sahaja rokok tembakau, tetapi rokok-rokok yang secara elektronik ataupun dikenali sebagai e-cigarette, pod, vape, nanostick dan yang sewaktu dengannya lah. Dan ini merupakan langkah yang kita setujulah bahawa akta yang sebegini mampu untuk membendung mereka yang bawah umur daripada terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Walaupun akta ini cuma melarang mereka yang berumur 17 tahun ke bawah daripada terlibat dengan pemilikan dan juga menghisap rokok ataupun vape ni, saya harap benda ni kalau boleh sifat yang baik ni bawa ke peringkat umur yang seterusnya. Apabila dah meningkat dewasa, berumur 18 tahun dan ke atas, sila bawa tabiat tidak merokok ni sehingga sampai bila-bila. Boleh ya? Okey, dan sebenarnya saya cerita sikit berkenaan dengan akta tadi. Sebenarnya pada tahun 2004 dah ada dah pun akta yang melarang penjualan tembakau, penjualan hasil tembakau kepada individu yang berada di bawah umur. Tetapi malangnya dia tidak dikuatkuasakan dengan sebaik mungkin lah. Kalau tengok ada beberapa tindakan yang pihak kerajaan buat yang pada saya memang baik. Kalau dulu ada penjualan rokok 20 batang kan, sekarang pun masih ada 20 batang. Kalau dulu ada jual rokok 14 batang, sekarang ni dah tak ada kan. Ada dulu jual rokok 10 batang dan 7 batang. So nampak tak sebenarnya itu merupakan taktik-taktik yang digunakan dalam pemasaran rokok supaya individu-individu yang tidak mampu untuk beli rokok 20 batang, dia akan beralih arah kepada rokok 14 batang. Kemudian kalau tak mampu juga dia akan beli rokok 10 batang sekotak. Kalau dia tak mampu juga dia akan beli rokok 7 batang sekotak. Kenapa? Siapa kumpulan sasar untuk penjualan rokok ni kalau dia jual 7 batang saja kotak? Semestinya budak-budak pelajar-pelajar ataupun murid sekolah. Sebab mereka faham bahawa tingkat umur ni mudah dipengaruhi dan dia cuba untuk menjual rokok kepada tingkat umur yang lebih rendah. Lalu kalau orang yang dah kerja, dia ada duit, dia boleh beli 20 batang sekotak yang mana lebih menguntungkan dia. Tapi sasaran untuk penjualan rokok ni disasar kepada kumpulan sekolah. Sebab tu kerajaan telah mengharamkan penjualan rokok 7 batang, 10 batang dan juga 14 batang. Dan kalau ingat, dulu rokok boleh dijual secara loose. Maksudnya sebatang-sebatang di kedai runcit. Tapi sekarang dah tak boleh. Ia menjadi satu kesalahan. Sebab kita nak mengelak daripada pelajar-pelajar ataupun murid-murid menyalahkan duit belanja yang diberi untuk menghisap rokok. Jelaskan kat sini. Okey, seterusnya slide yang berikutnya. Okey, daripada rokok kita beralih kepada statistik berkaitan dengan dadah. Kalau boleh dilihat di sini, daripada statistik tersebut selamai 95.5% individu yang didapati menyalahgunakan dadah, iaitu lebih kurang 128,000 orang merupakan lelaki. Azan ke di sana? Kalau azan saya berhenti dulu kita berhenti dulu 5 minit.
Okey, minta maaf ya, kita pergi laluan sekejap pada azan sebentar tadi. Jadi saya sambung dengan statistik penagihan dadah. Yang ini statistik pada tahun 2020 yang mana kita dapati seramai 128,000 orang penagih, dan daripada jumlah tersebut sebanyak 95.5% merupakan jantina lelaki dan 4.5% bakinya adalah wanita. Dan untuk kumpulan umur yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah seperti yang saya dah maklumkan tadi, kebanyakannya berada pada peringkat umur 19 hingga 39 tahun, iaitu sebanyak 65%. Ini merupakan kumpulan yang paling tinggi yang didapati terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Tapi perlu diingat di sini, ini bukanlah maklumat di mana dia bila dia mula terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Mungkin dia dah terlibat pada ketika dia berada dalam alam persekolahan lagi. Ini kita tak dapat kenal pasti. Sebab ada maklumat tu yang kita dapat, maklumat yang full, kita boleh soal siasat dia. Ada juga maklumat yang kita terima daripada Pusat Pemulihan Dadah Persendirian dan juga ada tangkapan daripada pihak PDRM. Okey, yang seterusnya kalau lihat di sini, dari segi pecahan bangsa Melayu merupakan kumpulan yang paling ramai terlibat dengan penyalahgunaan dadah di Malaysia, iaitu sebanyak 76.9%. Jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain, tuan-tuan dan puan boleh tengok sendirilah di slide yang telah ditayangkan, iaitu kaum Cina sebanyak 7.7%, kaum India 5.9%, peribumi Sabah seramai 5.3%, peribumi Sarawak seramai 2.5% dan lain-lain 1.7%. Okey, dari sudut kategori pendidikan pula, ini merupakan tahap pendidikan tinggi bagi seorang penagih yang mana mereka yang berada di peringkat sekolah menengah ataupun pernah bersekolah menengah, mereka ini yang paling banyak terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Jadi kalau di sini kita boleh buat kesimpulan yang ringkas, yang mana pendidikan ataupun tahap akademik ni merupakan sesuatu yang penting. Dia merupakan faktor-faktor pelindung yang mana boleh melindungi mana-mana individu daripada terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Maksudnya di sini semakin tinggi dia belajar, dia akan kurang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, tetapi tidak menafikan di peringkat universiti pun ataupun graduan lepasan universiti ada yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, tapi jumlah dia adalah lebih kecil berbanding dengan mereka yang hanya menamatkan pembelajaran ataupun pendidikan di tahap sekolah menengah sahaja. Dan kalau kita tengok kat sini dari segi sudut pekerjaan, mereka yang menganggur ni merupakan yang paling ramai terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Maksudnya dia tak ada pekerjaan. Kalau kita sebagai majikan sekalipun agak sukar, kita faham kenapa majikan sukar untuk mengambil mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni untuk bekerja dengan mereka. Salah satunya adalah dari segi disiplin lah. Kalau penagih dadah ni bila dia dapat duit ataupun dia ada duit yang berlebihan, selalunya dia takkan datang kerja. Kenapa takkan datang kerja? Sebab dia menggunakan duit tu untuk membeli dadah. Ada juga yang sebenarnya bila kerja tu dia memang dia menyara kehidupan keluarga dia, tapi kebanyakannya memang akan ambil duit ni untuk membeli dadah. Itu tujuan mereka bekerja, untuk mendapatkan duit untuk membeli dadah. Apa yang berlaku kalau dia tak bekerja? Apa yang berlaku sekiranya dia tidak ada pekerjaan, tak ada sumber pendapatan, tak ada sumber kewangan? Itulah yang mana mulanya berlaku kes-kes jenayah jalanan lah. Sama ada dia melakukan aktiviti ragut, curi, samun. Asalkan duit, orang kata apa, asalkan barang jadi duit. Itu dia punya line dia. So kita dapati kat sini, bila seseorang tu terlibat dengan penyalahgunaan dadah, dia tak mampu berfikir yang waras. Dalam kepala dia hanyalah nak dadah sahaja. Itu yang saya nak tekankan kat sini supaya semua yang menonton pada malam ni cuba fikirkan kembali. Kalau contoh, saya harap tak berlakulah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada malam ni. Contoh, ada orang datang kepada kita, menawarkan dadah kepada kita, fikir balik. Apa kebaikan, apa keburukan. Dan kita akan dapati bahawa tiada kebaikan pun daripada pengambilan dadah, yang banyak adalah keburukan. So bila kita sentiasa tanamkan pemikiran tersebut dalam kepala kita, insyaAllah kita boleh terhindar daripada terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Okey, slide yang seterusnya.
kita akan lihat kepada kategori dadah yang daripada 128,000 orang tadilah. Dan dadah yang paling banyak disalahgunakan adalah amfetamin type stimulant, yang mana di bawah amfetamin type stimulant ni dia ada beberapa jenis dadah yang lain. Sebagai contoh, methamphetamine ataupun lebih dikenali dengan nama jalanan syabu ataupun ais dan juga batu, itu berada dalam keluarga amfetamin type stimulant. Yang mana amfetamin type stimulant ni dia merupakan sekumpulan jenis dadah yang merupakan dadah jenis stimulant. Maksudnya dadah-dadah perangsang. Sebab itulah bila orang yang mengambil dadah jenis syabu ni, dia energetik. Sebab dia stimulate fungsi-fungsi dalam badan. Dia akan mengakibatkan seseorang itu dia rasa macam powerful. Tapi sebenarnya benda ni mendatangkan kesan jangka panjang yang tak baik untuk dia. Bila dia ambil dadah jenis amfetamin type stimulant ataupun kalau yang famous di dalam pasaran adalah syabu dan juga ekstasi. Bila dia ambil dadah-dadah sebegini, sebenarnya dia merosakkan dia punya otak. Dan sebab dadah-dadah ni akan merosakkan dia punya axon di saraf-saraf otak, dan itulah yang mengakibatkan seseorang itu boleh jadi mental ataupun mengalami penyakit mental dan gila lah. So benda ni kena berhati-hati sebab nampak macam okey. Untuk penagih dadah jenis syabu dan juga ekstasi ni kita nampak dia macam manusia yang normal. Kadang-kadang tu pakaian pun kemas saja kan. Tapi bila dia terlibat dengan penagihan dadah ni dalam tempoh yang lama, dia akan menyebabkan kerosakan otak yang kronik. Dan yang lebih teruk, dia mengalami halusinasi. Yang mengalami halusinasi inilah yang kita tengok kes sampai kelar ibu, tetak orang. Ini merupakan kes-kes yang mengalami halusinasi. Dan yang seterusnya kalau kita lihat, dadah jenis lama iaitu opiat, masih lagi merupakan antara dadah yang banyak digunakan di Malaysia. Untuk pengetahuan semua, opiat ni adalah contohnya heroin dan juga morfin. Dan kodin pun tergolong dalam opiat. Tahu kodin tu apa? Kodin tu adalah ubat batuk. Ubat batuk ni memang banyak disalahgunakan untuk ketagihan dadah. Dan ada yang lebih teruk, dia campur pula dengan minuman. Siapa tahu minuman apa? Tadi saya ada sebutkan. Minuman yang dicampur dengan kodin ataupun ubat batuk ni adalah ketum. Ketum dicampur dengan ubat batuk, dicampur dengan air bikarbonat. Kalau di bahagian utara tu lebih dikenali sebagai cakarai. Dia campuran-campuran bahan sebegini, dia claim lah, dia dakwa bahawa boleh mendatangkan boleh bertindak sebagai energy booster, bagi dia tenaga. Tetapi lama kelamaan dia akan mengalami ketagihan sebab cara penggunaannya tak betul. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut cara untuk mengambil dadah yang betul. Bukan dadah yang diharamkan, tapi kita juga ada dadah yang dibenarkan iaitu ubat-ubatan. Okey, yang seterusnya antara dadah yang banyak digunakan adalah ganja. Kalau tengok kat sini, ganja ada 2.7% terlibat dengan penyalahgunaan dadah jenis ganja. Ini memang orang selalu cakap lah, ganja ni kalau hisap tak ketagih pun. Tapi kena ingat, kalau dia kata tak ketagih, maksudnya takkan ada pengambilan kali kedua, takkan ada pengambilan kali ketiga, takkan ada pengambilan kali keempat dan seterusnya. Kalau dia ambil secara kerap, kali kedua, ketiga, keempat, kelima, itu bermaksud dia dah pun mengalami ketagihan dan dia sedang menafikan bahawa dia mengalami ketagihan. Ramai yang kata ambil ganja ni tak ketagih, tapi sebenarnya boleh mendatangkan ketagihan dan yang lebih teruk, dia boleh mengakibatkan kerosakan otak juga. Memang tak dinafikan dadah-dadah yang saya paparkan di sini ada manfaat dari sudut perubatan. Maksudnya boleh digunakan untuk perubatan. Tetapi yang kita bincangkan pada malam ini adalah penyalahgunaan dadah. Faham ya di situ? Okey, dan disebabkan itu kita boleh lihat pada slide berikutnya iaitu definisi berkaitan dengan dadah. Okey, kalau lihat dari sudut konteks kamus bahasa Melayu, dadah ni dia merupakan ubat-ubatan ataupun bahan seperti ganja, heroin, marijuana. Ganja dan marijuana tu benda yang samalah. Yang merosakkan atau membinasakan orang yang menggunakannya secara berlanjutan. Maksudnya dia guna tu secara kerap dan berulang-ulang.
Dan dia boleh mengakibatkan kerosakan kesihatan sehingga membawa maut. Kalau pernah dengar orang sebut overdose lah, maksudnya dia melebihi dos yang boleh diterima oleh badan dia. Ini adalah dari segi definisi Kamus Bahasa Melayu. Tapi sebenarnya kalau di luar negara, dadah pun dipanggil sebagai drug. Ubat-ubatan pun dipanggil sebagai drug. Yang mana kalau kita tengok di sana pun ada drug store. Maksudnya dia menjual tempat yang menjual ubat-ubatan. So kita buka sikit skop pemikiran kita pada malam ini, yang mana dadah bukan saja tertumpu kepada dadah yang tidak dibenarkan di bawah akta dadah berbahaya, tetapi dia juga merupakan ubat-ubatan yang disalahgunakan. Okey, kalau kita tengok definisi yang lain, dadah ni dia merupakan bahan psikoaktif yang boleh mempengaruhi psikomotor, iaitu pergerakan kita, kognisi badan, macam mana kita nak balance badan kita, personality, tingkah laku, emosi dan juga persepsi. Yang paling bahaya bila dadah ni mengganggu persepsi, itulah yang boleh mengakibatkan seseorang tu, dia tengok macam mak dia nampak macam benda lain. Dia tengok anak dia nampak macam benda lain. Sehingga dia mampu mengambil tindakan yang lebih drastik, iaitu membunuh. Okey, kita bergerak kepada slide yang berikutnya. Kita lihat macam mana kaedah-kaedah untuk mengambil dadah atau ubat-ubatan yang betul. Kena ingat, ada 7 syarat ataupun peraturan yang perlu dipatuhi. Yang pertama adalah right dose, dose yang betul. Right route, maksudnya kaedah kemasukan dadah ke dalam badan yang betul. Right time, waktu yang betul. Right individual, maksudnya pesakit yang memerlukan dadah tersebut. Right medication, maksudnya di sini ubat yang betul. Kalau dia sakit sawan, kena bagi ubat sawan lah. Jangan pula bagi dia ubat sakit kaki. So dia takkan berkesan. Yang seterusnya right expiration date ataupun right effect. Yang ni kita tengok. Kalau tuan-tuan dan puan beli ubat, tengok dia punya tarikh nak luput dia tu bila. So itulah pentingnya untuk tengok tarikh expiry date ni supaya kita dapat ubat yang masih lagi ada kesan. Sebab kita tak naklah ubat tu dah masuk angin ke, dah tercemar ke, dia akan mendatangkan kesan yang lebih mudarat lah. Dan yang seterusnya right documentation. Sepatutnya setiap pengambilan ubat-ubatan ni dia perlu ada dokumentasi yang lengkap dan disimpan lah, supaya sekiranya apa-apa yang berlaku kita boleh rujuk dengan mudah dan ambil tindakan untuk bantu dia dengan lebih awal. Kalau kita tengok balik, kalau right dose tu maksudnya dose tu kena betul. Sebagai contoh, kalau kita demam, makan paracetamol ataupun ramai kenali sebagai Panadol lah. Kalau ambil paracetamol, dia yang boleh ambil 2 biji saja bagi orang dewasa. Apa akan jadi kalau dia ambil 10 biji? Dia ambil sepapan. So dia boleh mengakibatkan overdose dan juga boleh sehingga mengakibatkan kematian. Right route ni maksudnya kemasukan yang betul lah. Kalau ubat tu sepatutnya kita telan, kena telan. Tak boleh suntik. Tak boleh masuk melalui bahagian belakang. Itu antara peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Kalau right time ni maksudnya kalau contoh lagi Panadol ataupun paracetamol ni, kalau doktor suggest kat situ boleh ambil setiap 6 jam. Kena ikut setiap 6 jam. Tak boleh lah kalau kita makan, kita rasa demam, kita teruk, kita ambil 2 biji. Selang 10 minit kita ambil lagi 2 biji. Lepas tu kita ambil lagi 2 biji sebab kita rasa badan kita masih lagi panas, masih lagi tak sembuh demam. So kalau berlaku macam tu, dia boleh mengakibatkan overdose dan dia boleh mengakibatkan sehingga kematian. So benda ni perlu dielakkan. Ikut peraturan-peraturan ni. Senang je nak ingat. Dr. Time. DRTIMED. So bila kita ikut peraturan-peraturan ataupun syarat-syarat untuk pengambilan dadah ataupun ubat-ubatan ni, insya-Allah kita akan selamat. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada right route ni. Kita perincikan lagi kaedah kemasukan dadah. Next slide. Ini merupakan kaedah-kaedah kemasukan dadah ke dalam badan. Saya percaya kalau di peringkat sekolah menengah pun ada yang mempelajari berkaitan dengan kaedah-kaedah ini. Kalau boleh tengok tu, enteral ni dia bahagi kepada dua lah, sama ada oral melalui mulut ataupun rectal melalui dubur. Kalau tengok, kalau bayi-bayi demam panas sampai tahap masuk ubat ikut mulut pun tak berkesan, doktor akan menggunakan kaedah rectal. Dan yang seterusnya untuk parenteral, ini dia ada beberapa kaedah lah. Sublingual ni maksudnya dia letakkan dadah di bawah lidah ataupun dia letak di tepi pipi ataupun di langit-langit. Itu sublingual. Kemudian ada topical. Topical ni maksudnya tampalan. Jadi saya rasa ramai yang tak sedar, tapi sebenarnya macam contoh koyok.
pernah dengar koyok, kalau orang pening kepala orang tampal koyok kan. Itu merupakan teknik ataupun kaedah topikal, tampalan. Dan juga ada pulmonary. Ini pulmonary ni untuk macam orang asma, dia kena sedut lah. Dan yang seterusnya ada injection yang di bawah tu. Untuk injection ni dia ada 4. Ada intramuscular, dia ada subcutaneous, dia ada intravenous dan juga ada intradermal. Dia kaedah-kaedah suntikan ni pun dia berdasarkan kepada kita nak dadah tu bertindak balas dengan badan macam mana. Nak dia cepat ke, nak dia perlahan ke. So dia bergantung kepada kaedah-kaedah suntikan ni, tak sama. Setiap kaedah suntikan ni dia punya kadar bertindak balas dengan badan tu tak sama. Dan kaedah suntikan pun tak sama. Kalau tengok intramuscular ni dia akan cucuk direct kepada otot. Kalau baru-baru ni siapa yang dah pernah ambil vaksin, itu merupakan kaedah intramuscular. Dia cucuk ke dalam otot. Sebab tu kita rasa sakit. Kita punya ni otot rasa lenguh-lenguh kan. Kemudian untuk subcutaneous ni dia cucuk kepada lemak. Dan yang seterusnya untuk intravenous ni, ini yang popular digunakan oleh penyalahguna dadah, terutamanya jenis heroin dan juga morfin. Mereka menyucuk dadah ke dalam saluran darah. Dia sampai ke satu tahap, dia nak cucuk tu, lubang-lubang ataupun salur-salur darah dia ni dah mati. Dia dah tak ada tempat dah nak cucuk. Bila tak ada tempat di tangan untuk cucuk, dia mula beralih arah ke tempat yang lain sehingga ada yang cucuk di leher. Kalau di leher ni dia panggil highway lah sebab kesan dia lebih cepat. Dan ada yang cucuk di tepi kemaluan. Bayangkanlah kalau kita ni nak cucuk vaksin pun takut-takut kan. Nurse nak cucuk sekejap pun kita takut. Penangkit dadah ni dia boleh selamba je cucuk. So bayang dia punya tahap ketagihan tu dah mengatasi dia punya ketakutan. Dia dah tak boleh nak berfikir dengan waras. Untuk intraosseous ni sekiranya kaedah-kaedah suntikan yang 4 tadi tu tak berkesan dan pesakit perlu diberikan rawatan dengan segera, dia menggunakan kaedah intraosseous ni. Maksudnya dia masukkan cecair ke dalam tulang sumsum. Ini memang dah tak boleh dah kaedah-kaedah lain, inilah kaedah yang terakhir sekali. Okay, next. Sebenarnya banyak lagi slide ni. Saya bergerak lebih laju maafkan saya kalau ada soalan boleh tanya selepas sesi ni ataupun di luar sesi ni kalau hari lain pun boleh, tak ada masalah. Boleh kontak saya. Okey, untuk dadah ni saya pergi sepintas lalu saja. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok apa kesan buruk dadah jenis heroin dan juga methamphetamine. Ini yang paling banyak digunakan di Malaysia lah sekarang ni. Kalau yang paling banyak yang sebelah kanan tu, dadah jenis methamphetamine ataupun lebih dikenali sebagai syabu. Kalau di sebelah kiri tu ada dadah jenis heroin, yang mana sebenarnya heroin ni merupakan bahan daripada semula jadi, daripada pokok popi. Pokok popi tu dia toreh, keluar getah dia jemur, kemudian kering, dia jadi candu. Lepas dah jadi candu, kalau ingat cerita zaman Piramli tu memang famous lah. Orang jual candu isap dalam bong yang panjang tu, itu merupakan dadah jenis candu. Kemudian dia proses jadi morfin proses lagi jadi heroin proses lagi jadi kodin, kodin dia proses lagi jadi tebin, sehinggalah proses-proses yang seterusnya lah. Tapi kita tak nak bercakap tentang dadah tu saja, kita lebih nak cakap tentang penyalahgunaan dadah. Saya tak nafikan sebarang jenis dadah dia ada kesan manfaat dia ada manfaat yang boleh diguna pakai, tetapi yang kita nak cakap di sini adalah penyalahgunaan dadah. Ingat balik yang Dr. Time tu. Kalau kita tak tergolong dalam kumpulan tu, jangan gunakan. Nak gunakan, kena dapatkan nasihat daripada doktor yang berdaftar. Jangan pandai-pandai sendiri, jangan dengar orang jalanan, jangan dengar doktor-doktor di tepi-tepi jalan tu. Kan, doktor-doktor jalanan kita panggil diorang ni. Rujuk pada pegawai perubatan yang berdaftar dengan kerajaan sahaja. Dadah ni syabu ni memang bahayalah, memang sangat famous. Saya rasa kalau tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Kuching tu memang familiar lah dengan kes-kes yang melibatkan penyalahgunaan dadah jenis syabu ni. Okey, kita bergerak kepada slide yang berikutnya. Kalau sebelah kiri tu kita tengok itu pun dadah semula jadi daun koka yang menghasilkan kokain, dan yang sebelah kanan tu adalah ecstasy. Ecstasy ni dia terletak di bawah kategori amphetamine type semula lah. Dia merupakan dadah-dadah jenis perangsang. Boleh tengok dia punya kesan-kesan bahaya kat situ memang banyak. Kalau tak cukup juga, tak ingat juga, slide ni saya tinggalkan untuk cikgu. Boleh edarkan, boleh gunakan untuk mendatangkan manfaat lah. Okey, dan yang seterusnya kita lihat kepada dadah jenis psychedelic dan juga dadah disosiatif. Next slide. Ini kalau tengok gambar yang sebelah kiri tu rasa macam bergoyang-goyang tak?
Itu merupakan halusinasi yang wujud apabila seseorang individu menyalahgunakan dadah jenis psychedelic. Dan dadah jenis psychedelic ni sukar untuk ibu bapa atau penjaga untuk kesan, sebab dadah dia tengok dalam bentuk stiker LSD kan. Tengok dalam bentuk stiker, yang mana stiker ni dia cuma tampal atas lidah, bawah lidah ataupun tepi pipi. Dia akan resolve, dia akan mencair dalam mulut, dia akan mendatangkan kesan psychedelic ni. So bila orang ambil dadah ni, itu yang bahaya. Bila dia bawa kenderaan, dia tak boleh nampak jalan dengan betul. Jalan satu lorong dia nampak dua lorong, jalan dua lorong dia nampak satu lorong. Itu yang mengakibatkan kemalangan dan juga boleh mengakibatkan sehingga kematian. Dan yang seterusnya belah kanan tu dadah jenis disosiatif. Ini lebih kepada dadah-dadah macam bius lah, ubat bius. Untuk dadah ketamin ni pada asalnya digunakan untuk bius haiwan. Contohnya macam gajah, harimau, kuda, tetapi disalahgunakan untuk ketagihan. Dan untuk dadah jenis kokain tadi, kalau pada peringkat awal dia digunakan untuk mengatasi masalah ketagihan alkohol. Orang tu ada masalah ketagihan alkohol, dia macam orang kata nak sampai overdose, dia akan bagi kokain untuk merawat pulih mereka yang mengalami masalah ketagihan alkohol. Okey, yang seterusnya kita tengok dadah jenis Captagon. Ini yang saya cakap tadi lah, yang mana pihak custom berjaya rampas dengan jumlah yang sangat banyak di airport, yang mana dadah ni disorok, pil-pil ni disorok dalam troli, tayar troli. Memang agak sukar dikesan, dia cuma boleh orang kata boleh kantoi lah ataupun boleh ditangkap disebabkan maklumat-maklumat yang kita dapat. Okey, yang seterusnya ini belah kanan ni memang kalau nak debate benda ni memang bertahun-tahun tak habis. Semua orang bercakap tentang kebaikan-kebaikan ganja. Semua orang bercakap ganja ni boleh digunakan untuk membuat pakaian, untuk membuat produk-produk hiliran yang lain lah, fiber. Tak dinafikan, memang betul. Memang dia ada potensi di situ. Tetapi kena ingat, kita bercakap pada malam ni adalah ketagihan dadah ataupun penyalahgunaan dadah. Termasuklah dadah jenis ganja. Sebab ganja ni orang cakap tak ketagih, tapi dia kerap ambil. So apa maksudnya di situ? Dan ganja ni kena ingat, ganja tu as whole ganja, dalam dia ada beberapa pecahan komponen lagi. Dia ada CBD, cannabinoid, dia ada THC, tetrahydrocannabinol. So yang mendatangkan kesan khayal ni adalah THC. Yang mana yang bagus untuk nilai perubatan adalah CBD. So benda ni kalau kita ambil daun tu saja, macam mana kita nak asingkan? Tak boleh asingkan. Dia masuk serentak, CBD masuk, THC pun masuk. Itulah mendatangkan kesan-kesan khayal. Jadi benda ni memang kita banyak kali cuba cakap, cuba bagi penerangan, tapi ada orang yang cuba macam dia kata, dia cuba nak memutarbelitkan fakta. Kita tak nafikan manfaat ganja memang ada, sebab setiap ciptaan Tuhan tu ada dia punya kebaikan-kebaikan dia. Memang itulah ayat yang selalu dibawa oleh mereka yang pro ganja. Tetapi kena ingat, kita bercakap tentang penyalahgunaan. Okey, yang seterusnya next, saya rasa pun masih pun dah sejam lebih ni. Saya habiskan dulu . Untuk dadah jenis NPS, ini saya dah cerita tadi, merupakan dadah yang dia baru dikenal pasti ataupun mungkin dah lama dikenal pasti tapi belum dimasukkan ke dalam jadual pertama. Tengoklah kat situ ada macam-macam, ada Flaka, ada Ketum, ada Khat, ada K2, ada Spice. Dan untuk pengetahuan penonton pada malam ni, ada dadah-dadah ni yang digunakan sebagai perisa vape. Kalau familiar dengan vape ataupun pod ataupun nanostick ni, pernah dengar tak mushroom? Yang mana dijual pada harga sekitar RM180. Itu mempunyai kandungan dadah iaitu heroin ataupun morfin. So berhati-hati. Apa yang anda isap, apa yang anda perolehi daripada vape tu bukanlah asap dan juga air semata-mata, wap air, tetapi ada kandungan-kandungan dadah. Dan jika dikenakan ujian pengesanan dadah, tak mustahil akan positif dadah jenis heroin ataupun morfin. So fikir-fikirkanlah je. Dan seterusnya kalau sebelah kanan tu kita tengok dadah ni dia memang mendatangkan kesan kepada otak. Dia memang mengubah kita punya cara pemikiran, kita punya fungsi otak, sebab otak kita ni ada beberapa part dan setiap part tu dia ada peranan masing-masing. Bila kita ambil dadah, dia mengubah fungsi-fungsi otak tu. Ada yang dadah macam saya cakap tadi, dia stimulate. Maksudnya dia merangsang otak kita. Ada dadah jenis depression, maksudnya dia slow down kita punya fungsi otak. Itulah ada yang sampai lalok, ada yang overdose. Kalau dadah-dadah jenis depression.
Okey, yang seterusnya kita habis berkenaan dadah, saya ambil sikit dah. Tingkah laku yang bersiko, ini kita faham. Masalah dadah ni dia bukan saja masalah dadah semata-mata, tapi dia adalah manifestasi daripada masalah-masalah sosial ataupun pelencongan-pelencongan sosial yang lain seperti ponting sekolah dan sebagainya. Saya akan tunjuk nanti. Okey, next. Next. Ini apakah tingkah laku yang ni saya rasa boleh baca dan dapatkan daripada Google. Next. Next. Okey, seterusnya untuk tingkah-tingkah laku yang tidak normal ataupun tak seiring ni memang banyak kali terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Cuba bayangkan kenapa pihak polis bila berlakunya sebarang perilaku ataupun insiden yang agak luar biasa atau agak pelik di luar norma biasa macam kemalangan, bunuh, dia akan buat ujian saringan air kencing. Sebab apa? Sebab dia tahu possibility untuk terlibat dengan penyalahgunaan dadah tu amat tinggi. So kebanyakan yang kes-kes pelik-pelik yang kita dengar ni mesti ada terlibat ataupun boleh kata almost terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Okey, seterusnya kita tengok tingkah laku yang bersiko. Ini kalau di peringkat sekolah, ponting kelas, merokok, bergaduh dengan rakan, melepak, membuli, gangsterism, tak fokus dalam kelas, tak menghormati ibu bapa dan guru, tidak menghormati orang yang lebih tua, melawan guru. Ini merupakan tingkah laku yang bersiko yang boleh membawa dia ke arah penagihan dadah. So sila berhati-hati. Elakkan daripada terlibat dengan sebarang tingkah laku yang bersiko, sama ada anda yang melakukannya ataupun anda yang diperlakukan. Elakkan benda-benda yang macam ni. Okey, next. Kita lihat kepada kesan tingkah laku terhadap diri sendiri. Tengoklah pencapaian akademik merosot. Kemudian yang kedua, mudah terlibat dengan gejala yang tidak sihat. Tidak semestinya dadah sajalah, masalah-masalah rempit, samun dan sebagainya. Yang ketiga, terlibat dengan penyalahgunaan dadah ataupun bahan. Okey, yang seterusnya kita lihat kesan tingkah laku bersiko kepada guru dan juga rakan-rakan. Dia boleh mewujudkan hubungan yang tidak baik. Yang kedua, dia tidak disukai guru dan juga rakan-rakan. Yang ketiga, dipandang serong oleh rakan-rakan. Tengok orang suka ke kalau kita ada tingkah laku yang bersiko? Orang tak suka. Orang tak suka membuli, orang tak suka dibuli. Kalau ada budaya tu kita hentikan, jangan mulakan. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada cara macam mana kita nak mengelak daripada terlibat dengan tingkah laku yang bersiko ni. Ada pelbagai cara. Yang ini saya cuma gariskan beberapa sahaja. Ada 7 di sini. Yang pertama, kita kena jaga pergaulan kita, bergaul dengan orang yang baik, cari rakan-rakan yang baik. Ini pun Nabi Muhammad dah pesan, kalau kau berkawan dengan tukang api akan dapat dia punya bara dah, dapat bau busuk dia kan, bau busuk bara. Tapi kalau jual dengan kawan dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat tempias wangi. So benda tu kita kena praktikkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kena bagi tumpuan kepada pelajaran. Di peringkat sekolah ni, inilah waktu the best time. Saya kalau boleh pun saya nak balik ke alam sekolah untuk bersekolah. Orang kata macam poyo kan dengarnya tu, tapi memang betul. Pada ketika itu kita punya fokus, kita tak payah lagi nak fikir pasal macam mana nak cari duit, macam mana nak survive dalam komuniti. Kita lebih fokus kepada pelajaran. Jadi fokus kepada pelajaran. Percayalah, adik-adik ataupun murid-murid dan pelajar yang ada pada malam ni, sekiranya fokus kepada pelajaran, insya-Allah dia akan membuahkan hasil. Yang mana kita akan nampaklah perbezaan antara orang yang mempunyai pelajaran dan orang yang agak kurang ataupun tercicir daripada pelajaran ni. Dan kalau di luar negara tu orang berlumba-lumba nak pergi sekolah, berlumba-lumba nak pergi belajar. Tapi kita kat sini orang dah sediakan kemudahan, kerajaan dah sediakan yang percuma, kita pula lari, kita pula ponting, kita pula tak nak datang sekolah. So tak nak macam tu. So ubah tabiat-tabiat tu sekiranya ada. Saya harap tak adalah daripada sidang penonton pada malam ni. Dan yang seterusnya, yang ketiga, solat dan amalkan nilai-nilai murni. Ini kalau untuk orang Islam ni memang kena solat lah. Kalau agama-agama lain, Hindu, Buddha, Kristian, sila amalkan amalan agama masing-masing. Sebab semua agama menganjurkan kebaikan. Tak ada satu agama pun yang suruh kita buat jahat. Okey, yang seterusnya, untuk yang keempat, bijak memilih kawan yang tidak melakukan aktiviti negatif. Kalau kawan tu ada terlibat dengan sebarang aktiviti-aktiviti yang negatif, kita jangan kawan dengan dia. Sebab pada peringkat umur remaja ni memang mudah terpengaruh dengan benda-benda yang tak baik. Dan saya tak sarankanlah untuk kita cuba nak pujuk kawan kita yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni untuk
kita nak macam nak cubalah, kita rasa kita boleh tarik dia. Sebab risau keadaan yang sebaliknya akan berlaku, yang mana kita tak berjaya tarik dia, dia pula tarik kita ke arah negatif. Sebab tu kalau ada tahu rakan-rakan yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, satu, hindarkan. Yang kedua, bagi tahu kepada orang dewasa. Kalau yang boleh dipercayai di sini sama ada ibu bapa ataupun guru. So bagi tahu, biar ibu bapa dan guru yang tolong untuk tarik kawan kita ni daripada terus terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Kalau kita ni jangan berani sangatlah, saya minta sebab risau. Nanti kalau kita niat memang baik nak tolong dia, tapi kita risau benda yang sebaliknya akan berlaku. Dan yang seterusnya, yang kelima, tidak buang masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Masa remaja ni memang the best time untuk kita explore macam-macam benda-benda yang bagus untuk kita supaya boleh bawa ke alam yang seterusnya. So percayalah, explore benda yang baik pada peringkat ni, adik-adik ataupun pelajar dan juga murid ni takkan menyesal. Okey, yang seterusnya 6, melakukan aktiviti berfaedah seperti bersukan dan juga mengemas rumah. Dan yang ketujuh, tidak pergi ke kawasan yang berisiko seperti port penagihan dan juga parti persendirian. Ini yang saya masukkan tadi, kalau kita tahu tempat tu berbahaya, jangan pergi. Kalau kita tahu kawan kita tu berisiko, jangan pergi. Jangan kita pula macam nak tunjuk hero, kita nak tolong dia, tapi kita risau keadaan yang sebaliknya akan berlaku kepada kita. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada 9 teknik asertif. Ini dah nak habis dah. Saya terpaksa laju sikit. Untuk 9 teknik asertif ni sebenarnya bukan saja menolak, tapi dia merupakan teknik macam mana kita nak menyatakan kita punya pendapat ataupun pendirian hidup kita. Sebab setiap orang dia ada norma kehidupan yang berbeza, dia ada pendirian yang berbeza, dia ada prinsip yang tak sama dengan setiap orang. Mungkin sama dan mungkin tak sama. Okey, untuk ini contohlah kalau ada orang ajak, jom pergi kena ubat. Ubat kat sini dia refer kepada dadah lah. Kita boleh menolak dengan kata tak apalah, terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh beri alasan. Kalau tanya, nak isap rokok tak? Boleh je jawab, maaf saya tak isap rokok. So bila kita cakap kita tak isap rokok, walaupun sebenarnya mungkin kita isap rokok, kita cakap je kita tak isap rokok. So itu akan menghentikan kita punya aktiviti merokok. Dan yang ketiga, berpendirian teguh. Ini kalau macam dia dah ajak banyak kali dia kata jomlah ikut aku, syok lah perkena cakoroy. Cakoroy yang tadi itulah, ketum campur dengan ubat batuk, campur dengan air bikarbonat jadi cakoroy. Dia ajak kita minum. Try lah sikit kan. Tak ada apa pun. Dia akan cakap macam tu. Kita cakap ish tak nak aku. Baik duduk dengan orang lain. So itu antara teknik-teknik yang boleh digunakan. Dan yang keempat, tunjukkan pendirian. Kalau orang tanya, kalau ni contohnya boyfriend dengan girlfriend lah kan. Tanya, kalau awak sayang saya, jomlah isap rokok sekali. Itu kalau rokok lah. Kalau dia sebut dadah, mungkin dadah lah. Kalau sayang saya, isaplah sikit, ambil dah sikit. So kita boleh menghalang dengan kita bagikan pendirian kita tunjuk, kita cakap je. Tak boleh. Takkan sesekali suka kat benda haram ni. So itu antara teknik-teknik yang kita boleh cakap. Dan ada lagi 5 teknik yang lain. Ini kalau dah tahap pusher ataupun orang yang jual-jual dadah tepi jalanan ni lah. Dia kata, "Dik, ada barang baik ni, nak tak?" Kita boleh je buat tak kisah dan juga beredar pada tempat tu, kita fikir sendiri. Kalau orang ajak pelawa, kita elakkan, kita lari, tak payah dengar. Sebab kena tanam dalam otak kita, orang yang nak jual dadah kepada kita ni, dia mempunyai niat yang tak baik kepada kita. Dia nak kita mengalami ketagihan, dia nak kita jadi regular customer dia. Itu niat dia tak ada niat lain. Dia cuma nak duit je. Dia takkan nak bagi keseronokan kat kita macam tu saja. Itu kena tanam dalam kepala kita. Kalau orang nak pelawa kita dadah, itulah niat dia. Dia nak kita jadi regular customer. Dia tak kisah pun apa akan jadi pada kita, macam mana kita nak dapatkan duit, dia tak kisah. Yang dia tahu, once kita dah cuba, kita akan ketagih, kita akan cari dia. So agak bahaya kat situ. Dan yang keenam, contoh kalau dia paksa juga, dia kata jom lah, join kami weh, kami baru heboh, rokok aku belanja. Dia siap payung lagi. Selalunya untuk kali pertama, memang tokan-tokan jual dadah ni dia akan payung ataupun dia akan belanja dulu. Lepas tu barulah kita yang merangkak cari dia untuk beli dadah. So kita boleh jawab kat sini, aku takutlah terjebak dengan rokok ni, lebih baik aku elak. So ini kita boleh fikir, kita boleh lari jauh daripada dia. Dan yang ketujuh, kita pulangkan tekanan. Contoh kalau dia kata, alah kejap je, jomlah ikut aku perkena ubat. Kita boleh menggunakan nada yang lebih keras, yang lebih tegas
dia cakap aku tak nak, sekali lagi hang ajak aku report polis. Itu antara penekanan yang kita boleh buat. Tapi sekiranya kita berurusan dengan orang dewasa di luar sana, benda yang paling baik adalah elakkan pergaulan dengan orang dewasa yang merosakkan kita. Kita cari kawan-kawan yang baik. Itu antara yang paling baik. Okey, yang seterusnya yang 8, kalau dia ajak, Mat jom ikut aku isap rokok, cakap tak apa. Tak naklah, aku nak tengok TV. Ini antara kita bagi diri kita pilihan aktiviti lain. Selalunya orang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni, dia ada 4 tahap yang membuatkan dia mudah terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Yang pertama adalah hungry. Maksudnya sini dia lapar. Bila dia lapar, dia senang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Satu lagi angry. Yang kedua angry. Kalau angry ni bila dia marah, dia mulalah. Pernah tengok kalau orang marah dia akan cari rokok. Ada yang kalau terlibat dadah dia akan cari dadah. Ini kalau orang yang tengah marah. Kemudian lonely. Maksudnya di sini dia duduk seorang-seorang, tak ada aktiviti, tak tahu nak buat apa. Dia mudah terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang berisiko, termasuklah merokok dan juga menyalahgunakan dadah. Sebab dah tak ada benda apa nak buat, dia pun kesorangan, dia pun tak tahu nak buat apa. Itulah yang mula melakukan aktiviti-aktiviti yang tak sihat. Dan seterusnya tired. Maksudnya sini dia letih, bila letih dia rasa dia perlukan tenaga. Bila dia perlukan tenaga, itulah dia mula minum Cakoroy. Padahal benda tu tak baik untuk tubuh badan dia, tapi disebabkan dia rasa dia letih, dia memerlukannya, tu yang dia menyalahgunakan bahan tersebut. Okey, yang terakhir sekali, yang ke-9, ini teknik mengulangi jawapan. Kalau orang tu desak kita banyak kali, dia kata nak try ni tak, kita jawab tak nak, dia kata try lah sekali. Dia jawab tak nak, lepas tu dia cakap lagi, try lah sekali ni. Kita boleh menggunakan nada yang lebih keras, dia cakap je, kan aku dah cakap, aku tak nak. So ini antara 9 teknik asertif yang mana penonton-penonton pada malam ni boleh guna pakai untuk mengelakkan daripada terlibat dengan pelawaan-pelawaan bukan saja dadah, tapi sebarang aktiviti-aktiviti yang memudaratkan. Okey, yang terakhir sekali saya boleh tunjuk kat sini, kita ada sediakan senarai semak aset diri. Yang ini dia ada 40 senarai semak aset diri. Boleh cek kita berada pada tahap mana. Kalau kita ada faktor-faktor pelindung ni yang mana kita tandakan sebagai ya, itu maksud di sini kebarangkalian untuk kita terlibat dengan penyalahgunaan dadah ataupun aktiviti-aktiviti yang berisiko tu adalah rendah. Tapi sekiranya kita banyak tandakan tidak, kita kena cek balik. Mungkin kalau di peringkat murid ataupun pelajar sekolah, bila mana dah mengisi borang semak senarai semak aset diri ni, boleh berbincang dengan guru, boleh juga berbincang dengan ibu bapa, tapi lebih baik gurulah sebab dia ada tanya soalan berkaitan dengan ibu bapa juga, ataupun boleh bercakap dengan kaunselor. Di setiap sekolah ada kaunselor kan. Jumpa dengan kaunselor, cuba bincang dengan dia. Macam mana cara nak mengatasi ataupun cara nak memperbaiki sekiranya dalam senarai semak aset diri ni kita tandakan sebagai tidak. So saya rasa itu saja perkongsian saya pada malam ni. Masa yang sangat suntuk, saya pun cuba mengejar, saya cuba nak cope semua yang boleh. Sekiranya tidak mencukupi, boleh hubungi saya di waktu yang lain, tak ada masalah, time to time. Kalau saya free, saya boleh entertain lah untuk sebarang pertanyaan. Kalau saya tak entertain masa tu, mungkin saya akan jawab kemudian lah, insyaAllah. Okey, jadi saya pulangkan balik kepada moderator kita, Puan Siti Mariam. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak ya Encik Muhammad Ashraf atas penerangan yang begitu jelas tadi. Penerangan yang banyak maklumatnya ya berkenaan dengan dadah dan juga rokok ya. Kita tengok tadi Encik Ashraf menerangkan berkenaan dengan bahaya dadah ya. Kaedah memasukkan dadah dalam badan tu, banyak strategi masukkan dadah dalam badan. Bahaya betul sekarang. Daripada dulu lagi kan Encik Ashraf, berkenaan dengan dadah ni banyak berlaku. Kalau boleh ya pelajar-pelajar kita ya elakkan benda-benda yang begini ya, yang membahayakan, merisikokan diri kita. Ya, kesan-kesan dadah banyak ya, tingkah laku berisiko, ponten sekolah, terjerumuslah benda-benda yang negatif tu ya. Tidak fokus dalam kelas ya, melawan guru, melepak dan sebagainya. Air Cakoro ya, saya baru dengar air Cakoro hari ni. Sebelum tu saya pernah dengar di utara famous tu Cakoroy. Cakoroy, bukan Cakoro, yeah. Cakoroy. Cikgu pun baru dengar ya.
sebab biasanya air ketung. Terima kasih ya Encik Muhammad Ashraf. Jadi kita pergi ke slot soal jawab ya. Kita ambil sikit saja. Terlebih dahulu ya, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Pengetua ya, Puan Pengetua Sekolah Sains Sekolah Sukan Negeri ya, SMK Mutiara Wilayah Persekutuan Labuan yang turut serta bersama kami malam-malam ini ya. Pada malam ini Puan Ruslania ya. Terima kasih dan juga kepada Tuan Pengetua SMK Mushi Sulaiman ya, Tuan Haji Ramlan bin Pit ya. Tuan Haji, terima kasih kerana turut serta pada malam ini ya. Support kita punya program. Terima kasih banyak-banyak. Jadi ya, Encik Ashraf, kita ke slot ya. Slot soal jawab. Soal jawab ni saya tengok dalam komen, tengok dalam ruangan komen ada ke tak? Tak banyak rasanya. Okey, baik ya. Encik Ashraf dari 125Z Art Collector. Dari mana ni? Ya. Apa saudara-saudari dari sekolah mana? Tahu ya. Dia bertanya, Tuan, dadah jenis manakah paling tinggi disalahgunakan di kalangan pelajar sekolah menengah? Yang paling tinggi, yang paling banyak digunakan lah ni. Yang paling ramai, popular lah kot di kalangan pelajar sekolah menengah ni. Tuan Ashraf, apa tu Encik Muhammad Ashraf boleh jawab ni? Okey, terima kasih kepada saudara 125Z tu yang bertanyakan soalan. Untuk dadah yang paling banyak disalahgunakan di peringkat sekolah ni masih lagi merupakan dadah amfetamin start stimulant, iaitu dadah methamphetamine ataupun dikenali sebagai syabu, ais, batu. Ini merupakan nama-nama jalanan lah. Kalau di sebelah pantai timur, dia banyak menyalahgunakan dadah jenis pil kuda. Selalu dengar kan pil kuda ni? Pil kuda ni dan juga dadah jenis syabu adalah bahan yang sama, methamphetamine juga, di bawah keluarga amfetamin type stimulant. Tetapi dia punya bentuk dia berbeza. Kalau syabu ni dia dalam bentuk crystalline, maksudnya dalam bentuk macam kaca yang ditunjukkan sebentar tadi. Manakala pil kuda ni dia dalam bentuk pil. Tapi kaedah pengambilan dia adalah sama, kesan-kesan dia pun sama. So itu merupakan dadah yang paling banyak digunakan dalam kalangan murid ataupun pelajar di peringkat sekolah. Pil kuda ya. Pil kuda, syabu, ramai lah. Okey, saya tengok lagi ya soalannya. Saya tengah mencari di komen ya. Kalau ada pelajar-pelajar lain daripada kita 4 buah sekolah hari ni, saya ada nak bacakan dua soalan lagi lah. Saya ingat ya, masa pun tidak mengizinkan. Kalau ada boleh tulis di ruangan komen. Okey, ni siapa ni? Lagi ya, Encik Ashraf. Adam daripada Adam Hizral ya. Nasihat untuk berhenti hisap rokok. Okey, dia nak nasihat ya, Encik Ashraf. Okey, terima kasih. Rokok macam mana ya? Terima kasih kepada Adam Hizral atas soalan tersebut. Untuk berhenti rokok ni sebenarnya ada beberapa teknik lah yang sekiranya diamalkan secara konsisten, dia boleh mendatangkan hasil yang baik. Sebagai contoh, kalau kita tak suka buat sesuatu kita suka buat sesuatu benda tu, tapi benda tu tak baik untuk diri kita, sebagai contoh merokok lah. Kita cuba cari apa benda yang kita tidak suka tentang merokok. Sebagai contoh, mungkin kita tak suka habiskan duit. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh juga tak suka bau rokok. Kan? Ada setengah orang tu bila bau rokok dia tak boleh. Mungkin bila kita nak berkawan dengan orang yang kita kawan tu dia tak suka bau rokok. Cari apa benda yang tak elok ataupun cari apa benda yang kita tak suka. Diri kita sendiri dulu apa yang diri kita sendiri tak suka tentang rokok, baru kita mudah untuk memberhentikan aktiviti merokok. Dan yang seterusnya, cari persekitaran ataupun kawan-kawan yang tidak merokok. Sebab rokok ni selalunya kalau kita masih lagi dalam alam merokok, orang susah nak pelawa kita rokok, betul tak? Kawan-kawan pun simpan rokok.
Kalau lepak kat meja ke, meja makan ke, dia akan simpan rokok dia dalam poket. Tapi kalau once dia tahu kita cuba nak berhenti rokok, dia akan suruh kepada kita. Dia akan letak atas meja, dia akan tinggalkan macam tu saja. So, kena elakkan persedaran yang ada orang merokok. Yang ketiga, sekiranya kita pergi ke tempat-tempat yang berisiko ada orang merokok, sebagai contoh ada ayah ataupun bapa abang kita terlibat dengan aktiviti merokok, kita jangan duduk berdekatan dengan dia, sebab bau rokok tu boleh trigger pemikiran kita untuk ingat balik kepada rokok. Dia bila bau tu dia macam kalau ada orang suka makan contoh durian lah kan, pantang tengok orang jual durian tapi jalan je nak berhenti makan kan. Dia macam tu juga dengan aktiviti merokok ni, bila dah bau je asap rokok tu dia rasa nak isap rokok. Dan ingat 4 benda yang saya cakap tadi yang boleh trigger kepada aktiviti penagihan dadah ataupun aktiviti pengambilan bahan terlarang ni. H, hungry. Kalau kita lapar memang kita akan rasa macam nak isap rokok. Angry, kalau kita tengah marah kita rasa nak isap rokok. Lonely, kalau kita tengah bersendirian kita rasa nak isap rokok. Tired, kita letih buat kerja, kita rasa nak isap rokok sebab nak relax. Sebab tu kalau tengok orang lepas main bola pun nak isap rokok. Lepas buat kerja berat nak isap rokok kan. Kalau lepas makan nak isap rokok. So elakkan aktiviti-aktiviti segitu. Dan yang seterusnya, kita cuba tukar kita punya aktiviti. Sebagai contoh tadi, kalau lepas makan orang akan suka isap rokok. Nak masuk tandas, bawa rokok, isap rokok kan. Kita cuba tukar aktiviti kita, lepas makan tu pergi buat benda lain. Buat aktiviti lain untuk replacement lah. Sebab kita manusia ni memang kehidupan kita sentiasa nak dipenuhi dengan pelbagai aktiviti ataupun substance. So bila kita nak beralih kepada benda yang lain, cari substitute produk lah. Maksudnya cari benda yang boleh mengalihkan kita punya perhatian. So itu antara tips yang saya boleh bagi. Ya, terima kasih ya Encik Muhammad Ashraf. Last sekali soalan ada keluar kat sini. Ada keluar kat sini ni. Assalamualaikum tuan, saya nak tanya ada dadah ada bau ke? Boleh kalau campur dalam makanan boleh dikesan lagi ke? Ismi Farisha. Saya harap ni soalan yang terakhir lah saya ambil. Lepas ni kita boleh berhubung dengan Encik Ashraf. Ada bau ke dadah? Saya pergi kepada soalan tadi. Kalau dadah ni dia memang bila dibakar dia akan mendatangkan, dia akan menghasilkan bau. So kalau dimasukkan ke dalam makanan mungkin bau tu dah hilang dan kita gagal untuk kesan bau tersebut sebab dia dah bercampur dengan bau-bau lain. Tapi sekiranya dia menggunakan dadah saja sebagai contoh, dadah ni syabu, bau dia memang sangat busuk, sangat tengik. Kalau macam kami pegawai ADK yang dah dilatih, memang kita tahu itu adalah bau syabu. Selalunya kalau nak kenal pasti mereka yang terlibat dengan aktiviti syabu, terutamanya murid ataupun pelajar sekolah, mereka akan berada di dalam tandas dalam tempoh yang lama, melebihi 15 minit. Sebab dia nak bakar syabu tu dia ambil masa, dan dia nak layan sekejap dia akan ambil masa. So kalau mana-mana kita dapati ada orang terlibat duduk dalam tandas dan tempoh yang lama, kecuali orang yang ada masalah sembelit lah, itu kes yang lain. Tapi kalau duduk dalam tandas dan tempoh yang lama, dia akan mudah terlibat dengan penyalahgunaan dadah jenis syabu ni lah. Kita suspek dia. Dan yang tadi saya tengok ada soalan apa berkaitan farmasi, saya tak sempat nak pick up. Ada klinik, okey. Untuk klinik berhenti merokok ni, boleh pergi kepada Kementerian Kesihatan. Dia ada program khas untuk berhenti merokok. Tapi untuk pelajar ni mungkin mereka boleh laksanakan, tetapi bukan secara terbuka. Dia adalah secara tertutup. Sebab atau kanak-kanak ni dia masih lagi buka puasa, agak sukar untuk kita melaksanakan program secara terbuka. Kalau kanak-kanak boleh hubungi cikgu, bagi tahu dia kata nak berhenti rokok, nanti dia akan bawa pergi ke klinik berhenti rokok yang di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, baik. Encik Muhammad Ashraf, terima kasih ya atas penerangan yang begitu jelas. Jadi untuk pelajar-pelajar semua, peserta-peserta untuk program hari ini kita ada link ya, link kehadiran di komen. Kamu bolehlah tulis link kat situ. Tulis kehadiran kamu di link tersebut untuk mendapatkan sijil. Jadi
Ada lagi soalan? Okey, soalan cikgu tengok ada lagi tapi kita masa dah tak sempat. Untuk itu kalau ingin bertanya lagi, kalau ada yang ingin apa tu maklumat yang begitu detail berkenaan dengan dadah ni, bolehlah ya. Terus menghubungi Encik Muhammad Ashraf kita ya. Kalau kita nak berhubungi macam mana Encik Muhammad Ashraf, dia ada nombor telefon ke macam mana? No, kalau pelajar ingin menghubungi? Nak hubungi saya sama ada melalui telefon ataupun boleh juga pergi ke Facebook saya lah, Al-Said Ashraf. Apa? Ashraf? Al-Said. A-L-S-Y-D. A-L-S-Y-D space Ashraf. Mungkin ada sesiapa boleh tolong type kod di ruangan komen. Betul, terima kasih UBK SMAKB AB. Alhamdulillah, bolehlah bertanya kat situ ya, kalau dekat ada situ lagi memang maklumat ya. Situ cikgu saya memang banyak berkongsi maklumat-maklumat berkenaan dengan dadah lah. Boleh tengok selain daripada aktiviti harian saya banyak kongsi tentang maklumat dadah. Boleh tanya kat situ, insyaAllah saya boleh jawab. Jadi kita tutuplah forum kita hari ni ya. Encik Muhammad Ashraf ya. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada tuan penceramah kita atas ceramah yang disampaikan tadi dan juga sesi soal jawab tadi ya. Ada pasang, ada surutnya, ada pangkal, ada hujungnya. Ada hulu, ada hilirnya, ada pertemuan, ada perpisahan. Dengan itu, berakhirlah sudah satu slot ceramah berkenaan dengan anti rokok dan dadah. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita perolehi pada malam ini. Mari kita ambil perkara-perkara yang baik dan buang jauh-jauh perkara yang buruk yang tidak memberi manfaat kepada kehidupan kita. Buang rokok, buang dadah, hidup sejahtera. Sekian saja, salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.